Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya Hakim Rahman bersiaran langsung dari World Trade Center WTC. Baik, infografik yang anda saksikan sebentar tadi merupakan lokasi kawasan yang dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan secara bersasar ataupun PKPD di Klang, di Kedah dan juga di Sabah. Dan semalam juga terbaru turut diumumkan ada 7 lokaliti, masing-masing 6 di Sabah dan 1 di penjara di Pokok Sena, Kedah dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD sehingga 24 Oktober depan. Dan melihat kepada pengumuman tersebut, kita mungkin boleh menjangkakan mungkin akan ada lebih banyak lagi kawasan yang akan dikenakan PKPD dalam masa terdekat. Dan untuk itu sebenarnya kita nak terus mendapatkan pandangan daripada Dr. Koh Swee Keng, pakar dasar kesihatan awam. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi, Hakim. Doktor, melihat kepada perkembangan terbaru di seluruh negara, di Pantai Timur Sabah, di Klang, di Kedah, di Pokok Sena Kedah, adakah mungkin kita boleh menjangkakan mungkin akan ada lagi pengumuman ataupun banyak lagi kawasan yang dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD ini dalam masa terdekat? Hakim, pandemik ni ataupun wabak ni memang susah kita nak ramalkan ataupun kita nak jangkakan. Tetapi untuk menjawab soalan Hakim, saya rasa kita haruslah, rakyat Malaysia haruslah menjangkakan lebih banyak kawasan PKPD ataupun TEMCO ya, dalam istilah bahasa Inggeris itu akan dilaksanakan seluruh negara. Ada beberapa sebab ya, Hakim. Sebab yang pertama tu memanglah perlu untuk kita memutuskan rantaian jangkitan tu dengan mengenakan TEMCO secara bersasar di kawasan-kawasan yang kita katakan kawasan merah ataupun kawasan hotspot lah, memanglah diperlukan. Mungkin sebab yang kedua yang kita perlukan lebih banyak TEMCO untuk masa yang akan datang ni, kerana TEMCO itu merupakan satu keseimbangan ya di antara PKP untuk satu negara, untuk seluruh Malaysia, dengan PKP yang lebih bersasar, lebih tepat ya untuk kawasan yang memang merah. Yang ini merupakan keseimbangan yang paling elok untuk kita menjamin keseimbangan di antara menjaga kehidupan, menjaga nyawa dan juga untuk menjaga kelestarian ekonomi. Dan sebab yang terakhir itu buat masa sekarang, selepas 10 dah bulan kita melawan COVID, Kementerian Kesihatan Malaysia dan pasukan statistik, pasukan epidemiologi, pasukan kesihatan awam di Kementerian Kesihatan Malaysia mampu, ada kebolehan dan keupayaan sekarang untuk dengan lebih tepat dan bersasar menentukan kawasan mana yang lebih bahaya dan berisiko tinggi, maka kita bolehlah melaksanakan TEMCO di kawasan-kawasan tersebut. Untuk sebab-sebab berikutnya, Hakim, kita boleh jangkakan lebih banyak TEMCO akan datang dalam masa terdekat. Doktor, kita juga menyaksikan Malaysia telah memasuki gelombang ketiga COVID-19 seperti yang dikatakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan. Dan pada pandangan doktor, adakah kaedah ataupun cara yang dilaksanakan, diguna pakai ketika ini mampu untuk kita mengawal penularan jangkitan COVID-19 yang pertama, dan yang kedua memastikan bahawa ekonomi kita tidak tertutup ataupun tidak terhenti 100%? Hakim, ini soalan yang
negara Malaysia termasuk dengan negara-negara lain, kita cuba untuk mencari jawapan soalan ni dalam masa 10 bulan yang lepas ni. Saya yakin dengan langkah-langkah dan kaedah-kaedah untuk Kementerian Kesihatan Malaysia kerana dah terbukti dah kita boleh memutuskan rangkaian cakitan COVID ni selepas PKP seluruh negara bulan Mac, bulan April, termasuk dengan Temko yang kita laksanakan di negeri Sabah, di negeri Sarawak, di negeri Kedah, yang kita boleh mempelajari dan mendapatkan pengalaman daripada apabila kita isytiharkan Temko di kawasan-kawasan tersebut. Maka dengan pengajaran ataupun iktibar daripada pelaksanaan tersebut kan, kita boleh meningkatkan lagi prestasi Kementerian Kesihatan. Yang tu ulasan saya yang pertama. Ulasan saya yang kedua ni berkenaan dengan kerjasama daripada segala pihak, bukan sahaja Kementerian Kesihatan. Apabila jika kita bergantung sahaja kepada Kementerian Kesihatan dan kita abaikan tanggungjawab kementerian-kementerian lain untuk mencari koordinasi yang elok, ataupun kita abaikan tanggungjawab daripada pemimpin kita, bukan saja pemimpin politik tapi pemimpin dari segenap lapisan masyarakat, dan kita bergantung sahaja pada Kementerian Kesihatan, maka peluang untuk berjaya itu amatlah tipis. Untuk melawan wabak ini kita perlukan kerjasama di antara semua lapisan masyarakat, semua penduduk, termasuk semua kaki tangan kerajaan dan agensi kerajaan dan kementerian yang lain juga. Tak bolehlah bergantung pada Kementerian Kesihatan sahaja. Ya, Doktor, dalam masa sama kita bercakap mengenai cabaran menangani pandemik ini juga melibatkan cabaran misinformation ataupun disinformation berkaitan dengan pandemik. Tapi dalam masa sama juga mungkin apabila dalam konteks selepas lebih 10 bulan kita ber-PKP ataupun dalam norma baharu ini, saya kira rakyat mungkin mahukan maklumat yang lebih tepat dan cepat. Jadi mungkin ada kaedah ataupun mekanisme yang boleh digunakan untuk menambah baik penyampaian maklumat kepada rakyat, khususnya berhubung dengan pelaksanaan PKPD. Hakim, bukan saja rakyat memerlukan maklumat yang tepat dan cepat, kita juga memerlukan maklumat ataupun data yang kita boleh katakan menyeluruh. Kerajaan Malaysia haruslah pertimbangkan untuk memberikan lebih banyak maklumat kepada rakyat, dan sebab rakyat sekarang selepas 10 bulan kita bolehlah memprosesnya ataupun memahami ataupun kita boleh menganalisa data yang dikumpul oleh Kementerian Kesihatan dan kementerian-kementerian lain. Bukan sahaja data yang tepat dan cepat, tetapi juga data yang menyeluruh diperlukan oleh rakyat Malaysia. Saya ada beberapa cadangan. Cadangan pertama tu adalah untuk meneruskan sidang media yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan, kerana sidang media tersebut amatlah penting untuk memberikan data-data yang dikemaskini dan tepat dan boleh diyakini oleh seluruh rakyat Malaysia, dan ini merupakan salah satu daripada kejayaan Kementerian Kesihatan. Antara cadangan yang lain tu adalah untuk menambahbaikkan aplikasi MySejahtera. Aplikasi MySejahtera ini sebenarnya kalau kita tengokkan di negara-negara lain boleh menjadi aplikasi yang sangat berkuasa, yang sangat berpengaruh untuk memberikan maklumat yang terkini dan yang tepat dan yang lebih relevan kepada rakyat Malaysia. Yang itulah yang kita boleh buat untuk menambahbaikkan data-data yang dikongsi dengan rakyat Malaysia. Dan langkah yang ketiga tu untuk kita menggunakan media sosial secara berwaspada. Dalam pada ini, haruslah kerajaan Malaysia dengan kerajaan-kerajaan negara lain bekerjasama dengan platform-platform seperti Twitter, TikTok, Facebook dan sebagainya untuk memerangi disinformation dan misinformation. Kerana untuk wabak infodemik, ini istilah yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun World Health Organization. Infodemik ini bukan saja masalah di Malaysia tetapi masalah di seluruh dunia juga. Jadi kita haruslah bekerjasama dengan negara-negara lain termasuk dengan platform-platform media sosial untuk memerangi sama-sama, Hakim. Baik, terima kasih Dr. Koh Swee Keng, pakar dasar kesihatan awam, bercakap mengenai bagaimana kita boleh memperbaiki komunikasi ataupun pemberian maklumat berhubung COVID-19 ini, terutamanya apabila melibatkan suatu kawasan yang dikenakan PKPD. Terima kasih Dr. Koh Swee Keng di atas perkongsian tersebut.